Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan pada hadirin kita semua pada hari ini. Saya jangkakan kita sekarang sudah ada 31 orang peserta. Dan sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, saya nak bertanya, dapat respon daripada peserta kita. Suara saya dengar jelas ya? Jelas. Alright, okey, baik. Terima kasih puan-puan semua. Okey, saya mulakan sekali punya majlis kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat hari Sabtu lah, berhujung minggu kita semua pada hari ini dengan insya-Allah pada pukul 2.30, 2.41 sekarang ini kita akan mulakan perbahasan kita, kelas kita pada hari ini dengan kita punya program kita pada minggu yang pertama, insya-Allah berkenaan tentang risalah Ramadan yang akan diambil salah satu daripada risalah yang kita kongsikan daripada Badiuzzzaman, Ustaz Badiuzzzaman Sanusi. Jadi saya mulakan majlis kita terlebih dahulunya dengan bacaan buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan perbicaraan kita berkenaan tentang kitab risalah bedah buku kita ini berkenaan risalah Ramadan, Iktisad dan Syukur, ingin saya alu-alukan kehadiran semua para peserta kita pada hari ini dengan ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih kerana sudi untuk hadir dengan kita semualah pada petang ini. InsyaAllah kita 4 minggu daripada sekarang sepanjang awal sebelum bermula Ramadan sehinggalah kita masuk dalam bulan Ramadan ya. Dan saya sebelum itu ingin juga mengalu-alukan kehadiran para moderator kita dan juga para pengulas kita, iaitu yang pertama sekali Profesor Dr. Adam Kilichman, dan juga kita punya moderator kita ataupun peserta pengulas kita yang kedua adalah Dr. Ahmad Fakhur Razi bin Muhammad Zabidi, yang kedua-duanya merupakan pensyarah, iaitu Profesor Dr. Adam daripada Jabatan Matematik di UPM, dan juga Dr. Ahmad Fakhur Razi bin Muhammad Zabidi daripada UKM, FPI UKM. Dan insya-Allah sepanjang 4 minggu dan juga saya amat gembira dan mengalu-alukan para peserta kita untuk bersoal jawab dan juga bertanya apa jua kemusykilan dan juga ingin bertukar pandangan bersama dengan kita semua, bersama dengan para moderator kita, dengan para peserta juga untuk berkongsi. Mudah-mudahan kita habis kita punya program ini dengan jayanya. Dan mohon juga para tuan-tuan untuk memaklum dan mewawarkan lagi kepada ahli keluarga, sanak saudara tentang program kita ni. So program ni insya-Allah sangat bagus, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sepanjang program kita ni kita dapat tambahan ilmu yang bermakna dan dapat kita manfaat hujung minggu kita dengan ulasan ilmu daripada tokoh ilmuwan tersebut kita ini. Mudah-mudahan boleh menjadi barakah dan juga manfaat untuk kita semualah. Okey. Baik, tanpa saya lengahkan masa, mungkin sedikit saya perkenalkan diri saya sebab saya lihat kita ada peserta-peserta yang baru juga pada kali ini. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersiaran kali ini adalah tahun kedua ya Prof ya, Dr. Fakhur Razi. Ini adalah tahun kedua kita bersiaran. Sebelum ini kita dah bersiaran juga dengan kajian bedah buku yang pertama risalah An-Nur kita pada tahun lepas di dalam medium Zoom juga. Tetapi alhamdulillah kali kedua pada tahun ini kita sambung dengan bedah buku kali kedua dengan penyertaan yang lebih besar lagi, dan kami sangat berbanggalah dengan kehadiran semua. Dan juga saya sedikit saya kenalkan diri saya. Saya Dr. Nur Wahidah Fauzi, pensyarah kanan di Fakulti Pengajaran Quran dan Sunnah USIM, Universiti Sains Islam Malaysia.
Dan saya akan menjadi moderator lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa arah melintang, saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, bersama dengan moderator kita dan para peserta semua sepanjang tempoh 4 minggu ni, insyaAllah. Dan saya juga, sebelum saya terlupa, saya ingin alu-alukan kita punya pengerusi bagi Persatuan Kebudayaan Turki Malaysia kita, iaitu Tuan Khairul Anwar Nayan, bersama dengan ahli teknikal kita yang kita ada, Mr. Ali Aldogan dan juga Cik Nadia kita yang akan bersama-sama dengan kita lah sepanjang tempoh program ini berlangsung. Okey, tanpa kita lengahkan masa ya Prof ya, boleh kita mulakan Prof, Ustaz, Ustaz Fakhur Razi. Okey, jom Nadia, kita boleh mulakan kita punya pancaran slide kita untuk kita mulakan bacaannya. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, bacaan kita ini dalam risalah Ramadan ini, kita akan mulakan proses bacaan kita adalah dengan bacaan daripada peserta-peserta. Jadinya kita sudah ada beberapa peserta yang bersedia di talian dengan bacaan aspek pertama, aspek kedua, aspek ketiga dan aspek keempat. Jadi kemudiannya setiap habis daripada setiap aspek ini, kita akan berikan laluan kepada ulasan yang akan diberikan oleh kedua-dua pengulas kita, iaitu Ustaz Fakhur Razi dan juga Prof Adam, dan alu-alukan soal jawab daripada para peserta lah. Jika ada yang nak bertanya, boleh kita alu-alukan sangat-sangat. Okey, jadi ini adalah risalah Ramadan yang akan dibacakan. Yang pertamanya sekali oleh Cik Nadia sendiri ataupun daripada Nurul Afiq Cik Nadia. Atau Cik Nadia serah kepada saya pun tak apa juga, saya baca yang pertama. Saya tak kisah. Okey. Nak saya baca okay, boleh saya bacalah Nadia seronok okay. dah lama dah tak membaca risalah Ramadan. Boleh dipersilakan. Risalah Ramadan kita. Okey. Alright, okey, jom kita mulakan dengan bacaan aspek yang pertama ya. Ustaz, saya baca dulu ya Ustaz ya. Prof. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Ramadan. Okey, risalah ini mengandungi 9 aspek yang menjelaskan 9 hikmah yang diambil daripada hikmah-hikmah yang terdapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'anun hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan yang benar dengan yang salah. Daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, aspek yang pertama. Sesungguhnya puasa pada bulan Ramadan merupakan antara yang terawal disebut dalam rukun Islam. Rukun ini dianggap sebagai syiar Islam yang terbesar. Kebanyakan hikmah yang didapati daripada puasa Ramadan adalah bertujuan menzahirkan sifat ketuhanan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya menjurus kepada kehidupan sosial manusia dan kehidupan peribadi mereka. Ia juga menjurus kepada pentarbiyahan jiwa dan menyatakan kesyukuran kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hikmah yang kita dapat perolehi daripada ibadah puasa, kita akan ketengahkan satu hikmah yang dapat menyelahkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini umpama hidangan yang luas terbentang, dipenuhi dengan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Hidangan itu diatur begitu rapi dan indah sekali. Melalui hidangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan sifat rububiyahnya yang sempurna. Dia menunjukkan sifat Ar-Rahmaniyah dan Ar-Rahimiyah sebagaimana yang disebutkan firman-Nya.
Baik, seterusnya Nadia. Saya dah next slide dah. Okey, min haitsula yahtasib. Dia memberi nikmat dari arah yang tidak disangka-sangkakan. Oh, saya sampai agak lewat sikit dia punya line tu pada saya Nadia. Okey, baik. Terima kasih Nadia. Okey, saya sambung ya. Tetapi disebabkan tabir ghaflah, kelalaian dan sebab musabab yang lain, manusia tidak dapat melihat hakikat yang jelas, kadang lupa. Tetapi dalam bulan yang beriman dengan pantas satu pasukan tentera yang tersusun. Seketika sebelum waktu berbuka, mereka semua berada dalam keadaan yang bersiap sedia untuk menyahut panggilan Al-Sultan Azali itu. Silakan menjamah hidangan ini. Mereka pun menyahut rahmat yang menyeluruh, meliputi pengabdian yang luas, teratur dan hebat. Adakah mereka yang tidak turut serta dalam peribadatan yang tinggi dan mulia ini layak disebut sebagai manusia? Tadi saya ada dengar tadi apa namanya Tuan Roslan ada ingin bertanya sesuatu ya? Bukan, Dr. Nurul, boleh tak kalau setiap aspek patut kita ulas? Dengar tak? Betul. Saya telah habis aspek yang pertama dan saya serahkan kepada Ustaz Fakhur Razi kita untuk membuat ulasan. Okay. Boleh tak kalau macam apa nama? Slide itu reverse balik supaya Nadia ya. Okey, boleh. Okey, baik. Boleh. Saya Nadia reversekan ya Nadia. Okey. Sekejap nyatakan kat situ beberapa keyword dia. Kita Okey, baik. Reverse balik. Bermula dengan ayat. Okey, baik. Sekarang saya serahkan kepada Ustaz Fakhur Razi untuk mengulas bagi aspek kita yang pertama Ustaz ya. Okey, baik. Allah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Semua dengar ya suara saya? Kalau dengar angguk. Dengar jelas Ustaz. Dengar Ustaz. Saya tak payah beli buku pun tak ada apa. Bila dia ulas kan benda tu ada tengok Zahrat kat sini. Bila tak payah download. Puan Rolita, yang lain-lain tolong mute ya. Tolong pastikan sebelum anda bercakap, anda kena pastikan anda punya orang lain kan. Seperti itu ya. Okay, baik. Sekarang ni ucapan terima kasih kepada pihak pengajar secara menyeluruh, secara umumnya. Kemudian Dr. Nur Wahida sebagai moderator, Cik Nadia sebagai technical, juga dibantu oleh Brother Ali dan juga tanpa dilupakan Tuan Haji Khairul yang amat berusaha untuk menjayakan program ini bersama dengan Prof Adam. Maknanya di antara orang tua rujukan kita, malim kita dalam aspek memahami risalah Nur di Malaysia ini, di antara orang-orang tua kita lah rujukan kita. Jadi pada hari ini kita membaca risalah Ramadan yang mana Al-Ustaz Badi'ul Zaman Syed Nursi rahimahullah telah memulakan risalah ini dengan menyatakan ayat yang sering kita akan bacakan setiap kali untuk kita menyambut bulan Ramadan, iaitulah ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Yang penting dalam ayat ini adalah berkenaan dengan perkataan huda. Huda iaitu petunjuk. Dalam Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan petunjuk dan Allah Ta'ala turunkan huraian-huraian yang juga mengandungi petunjuk huda. Huda ini maknanya pada menyatakan bagaimana untuk kita benar dalam mencapai status pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Jadi maknanya
menyeluruh Al-Quran itu huda, dan penghuraian dalam Al-Quran itu juga Allah Ta'ala nyatakan sebagai huda, petunjuk. Jadi petunjuk ini dia ada kaitan dengan bila Allah Ta'ala nyatakan dalam perkataan huda, dia ada yang bersifat menyentuh intelektual, akal, keakalan, dan dia juga ada perkara yang bersifat untuk menyentuh kerohanian, huda. Jadi dengan petunjuk keakalan, intelektual, bersama dengan petunjuk kerohanian, spiritual, maka di situlah kita akan mengetahui bagaimana untuk Al-Furqan, iaitu untuk membezakan. Al-Furqan ini adalah untuk membezakan. Secara umumnya membezakan di antara hak dan batil. Jadi dalam aspek syariat, kita tahu membezakan yang mana yang wajib, yang mana yang haram, yang mana yang disuruh, yang mana yang ditegah dan seterusnya. Dengan petunjuk tersebut. Dalam aspek kerohanian, aspek hakikat, kita tahu membezakan di mana dimensi keakuan, keananiah, dan di mana dimensi kehambaan, kefakiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah matlamat yang ingin dicapai dalam bulan Ramadan, iaitu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mampu untuk membezakan hak dan batil. Pada syariat, perkara yang hak adalah perkara yang wajib, perkara yang disuruh. Perkara yang batil adalah perkara yang haram, yang dilarang. Dan pada hakikat, hakikat ini dimensi kerohanian khususnya, kita membezakan di antara keakuan dan juga kehambaan. Dan di situlah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk kita jadikan ia sebagai pedoman. Next slide. Ini ayat dulu. Kemudian dalam aspek Ustaz menerangkan berkenaan dengan risalah Ramadan ini, ada beberapa perkara yang dinyatakan. Yang pertama berkenaan dengan rububiyah. Berkenaan dengan rububiyah, dan itu dinyatakan dalam aspek yang pertama. Kemudian dinyatakan juga tentang penterbiahan jiwa dan juga aspek syukur. Itu dalam perkara aspek-aspek yang seterusnya kita akan bacakan nanti. Dalam aspek rububiyah ini, Imam ataupun Al-Ustaz Badi'un Zaman Syed Nursi memberi analogi bahawa bumi ini adalah umpama hidangan yang luas. Itu ayat Allah SWT menjadikan bumi ini umpama hidangan yang luas. Jadi hidangan yang luas ini pada menunjukkan dua sifat utama Allah yang perlu untuk kita kenali terlebih dahulu, iaitu sifat Ar-Rahmaniyah dan juga sifat Ar-Rahimiyah. Untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan kita bicarakan zatnya, tapi kita bicarakan sifatnya dalam pada menyatakan perkenalan dan untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh highlightkan sifat Ar-Rahmaniyah dan Ar-Rahimiyah. Allah Ta'ala bukannya untuk kita bicarakan zatnya, kerana zat Allah Ta'ala tak akan dapat dicapai oleh manusia, tetapi perkenalan kita dengan Allah adalah pada menyatakan kita merasai dua sifat utamanya, iaitu dua sifat ini, Ar-Rahmaniyah dan Ar-Rahimiyah, dan di situ rahsia kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan yang kita ingin lakukan. Dan tafsir ini adalah tafsir dalam kategori tafsir syuhudi. Terus, next slide. Tafsir syuhudi, iaitu tafsir maknawi. Maknanya hanya menyatakan beberapa ayat Al-Quran dalam risalah ini, tetapi beberapa ayat yang dinyatakan ini sebenarnya telah mewakili keseluruhan ayat-ayat yang lain pada plot-plot yang ingin dinyatakan. Begitu. Jadi bila disebutkan tafsir syuhudi dalam manhaj Ustaz Badi'un Zaman Syed Nursi rahimahullah, beliau selalunya membuat banding tara ayat Al-Quran dengan alam buana. Ini memudahkan kita untuk mengingati Allah. Maknanya kita pandang alam yang zahir, nyata pada akal fikiran, pada mata kepala kita. Maka dengan membaca kitab Risalah An-Nur ini, kita akan terhubung pada menyatakan ingat kita kepada Allah, seolah-olah memandang Allah pada mata hati kita. Ini adalah pendekatan yang tidak ada dalam tafsir-tafsir yang lain. Apabila kita baca Al-Quran, walaupun di sini tafsir itu hanya menyentuh sedikit ayat Al-Quran, tapi huraiannya cukup untuk membuatkan kita tersimpul ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memandang alam buana. Maka sebab itulah dinisbahkan tafsir ini, kitab Risalah An-Nur ini sebagai tafsir syuhudi. Iaitu maknanya dengan kesedaran mata akal, tersimpul hati kita dengan ingatan kepada Allah pada mata basirah, pada mata hati. Begitu.
Jadi cumanya Al-Ustaz mengingatkan kepada kita bahawa satu-satunya perkara yang menghalangi kita untuk sentiasa memandang Allah pada mata hati adalah ghaflah, kelalaian. Okey, ghaflah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita melatih, untuk kita mengangkat ataupun untuk kita menyingkap tabir ghaflah ini. Begitu. Dan ghaflah ini, okey, dengan adanya ghaflah barulah sebab musabab yang lain itu berfungsi. Begitu. Tetapi kalau sebab-musabab yang lain itu dapat kita tangani tanpa kita angkat dan singkap dahulu tabir ghaflah, maka tetap tidak akan ada maknanya sempurna manfaatnya. Jadi kalau kita dapat menyingkap tabir ghaflah iaitu tabir kelalaian, sebab musabab yang lain yang ke arah untuk menghalangi kita untuk sedar hidup bertuhan tetap akan dapat kita tangani dengan baik, iaitu kita akan dapat kembali ke pangkal jalan, iaitu ke jalan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi isu kita dengan Allah Taala ini adalah isu lupa. Isunya adalah isu lupa. Okey, bukan isu tahu dan ingat. Bukannya isu tahu dan yakin. Okey, kita dalam konteks untuk kita benar dengan Allah ini, isunya adalah lupa. Highlightkan lupa. Okey, jadi lupa. Jadi maknanya walaupun di sini terjemahkan kadang-kadang lupa, tapi sebenarnya lupa itulah musuh utama. Sebenarnya lupa. Jadi tentang isu tahu, semua kita tahu Allah itu Tuhan. Tentang isu yakin, semua kita meyakini akan Allah Ta'ala itu Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya. Tetapi yang ingin disentuh oleh risalah ini bukan soal tahu dan yakin, tapi soal isu lupa. Bila kita lupa bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita, maka dia akan berlaku seolah-olahnya kita tak yakin dan seolah-olahnya kita tak tahu. Bila adanya lupa, dia seolah-olahnya membatalkan keyakinan dan membatalkan pengetahuan kita bahawa kita ini hamba Allah. Begitu. Itu satu dimensi cara untuk kita memahami. Okey. Jadi ibaratnya kalau lupa, ibaratnya dengan adanya lupa, keyakinan dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala itu tiada bermakna lagi. Maka dalam risalah ini, khusus untuk menyentuh tentang bulan Ramadan, kita nak tangani isu lupa itu. Maka Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Bila berpuasa, kita berlapar. Nanti kesepakatan dan titik persamaan kita dalam berlapar itu dalam aspek yang seterusnya. Okey, jadi bila kita berlapar, kemudian kita berbuka puasa. Bila berbuka puasa, maka kita hadirkan ingatan kita. Ini anjuran Al-Ustaz Baitul Zaman Syed Nusir rahimahullah. Okey, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi amin. Okey. Jadi bila kita berbuka puasa, Al-Ustaz memberi satu analogi, bayangan kefahaman kepada kita bahawa maknanya yang memiliki segala alam buana yang sebagai hidangan yang besar dan hebat dan meluas itu, maka Allah Ta'ala itulah yang menghidangkan kepada kita hidangan tersebut. Sebagai seorang berpuasa yang berlapar, maka untuk kita berbuka puasa. Maka di situ secara halus memberi dorongan kepada mata hati kita untuk turut sama menyahut panggilan Allah dalam melaksanakan segala yang disuruh dan dalam meninggalkan segala yang dilarang. Maka dalam kita berpuasa ini, maknanya kita ibaratnya sedang menyahut seruan Al-Sultan Al-Azali, maknanya penguasa yang maknanya lestari. Okey, maknanya untuk kita menyambah hidangan. Sebagai seorang yang lapar, kita tak ada pilihan yang lain melainkan kita bergembira untuk menerima hidangan tersebut. Seperti mana kita menerima maknanya panggilan Allah untuk kita menjamah hidangan yang berupa alam buana yang luas ini, maka disitulah juga sepatutnya terdorong dalam mata hati kita untuk kita menyahut seruan Allah untuk kita berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan itulah sebenar-benarnya manusia yang sempurna ciri kemanusiaannya pada indikator Allah yang menciptakan kita. Tentang itulah Al-Ustaz menyatakan ayat yang terakhir yang menyentap jiwa kita semua, bagi kita yang beriman dan sekurang-kurangnya kita yang cuba untuk mencapai hakikat iman, bahawa beliau menyatakan adakah mereka yang tidak turut serta dalam peribadatan yang tinggi dan mulia ini layak disebut sebagai manusia, yakni hambanya, yakni manusia dalam indikator, dalam kayu ukur tujuan Allah menciptakan manusia itu,
iaitu berkaitan dengan soal kehambaan dan soal peranan kekhalifahan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas ulasannya. Yang pertama Ustaz berkenaan tentang aspek kita yang pertama ini, ingin saya alukan juga Prof Adam untuk menyambung dan menambah lagi jika sekiranya ada. Prof Adam, silakan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Saya ingat Ustaz sudah jelas bagi jelasan biasanya cukup, tapi saya nak tambah sikit ya. Dekat sini dengan aspek pertama, kita boleh tanya sebenarnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia puasa? Apa hikmatnya? Apa Tuhan biasanya nak daripada kita dengan puasa itu? So bila kita tengok dekat sini, pada zaman sebut, bulan Ramadan merupakan antara yang terawal disebut dalam rukun Islam. Apa maksud yang ini? Bila kita tengok rukun-rukun Islam, biasanya ada 5 perkara. Yang satu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Ini pun rukun Islam tak? Dan kemudian berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Biasanya boleh makan, boleh minum, kulu washrabu, wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan jadi musrif atau buang. Dan boleh, tapi dalam itu, 1 bulan minta kita berhenti makanan siang atau pada waktu puasa. Dan yang keempat, menunaikan haji dan menunaikan zakat. Di antara 5 perkara rukun-rukun Islam. Dengan dekat sini biasanya pada zaman sebut selepas itu, ada beberapa hikmah. Di tempat yang lain, dalam Risalah Nur, pada zaman sebut, ada 70 hikmah biasanya dengan puasa ini. Dekat sini beberapa dia jelaskan, bukan semua sekali. Dan bila kita tengok hikmat-hikmat ini, satu biasanya bertujuan menzahirkan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita memahami rububiyah. Dan kemudian dengan puasa, kehidupan sosial manusia, macam mana biasanya, apa hubungan dalam sosial kehidupan kita. Dan selepas itu, apa biasanya hubungan antara kehidupan peribadi manusia atau mereka. Manusia sendiri maksudnya. Selepas itu, ada juga wajah atau hikmah kepada pentarbiyahan jiwa. Dan selepas itu, dan kesyukuran kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi biasanya untuk manusia. Sebenarnya, these are the hikmah antara dekat sini, pada zaman jelaskan. Yang dengan pertama ini, dia cakap menzahirkan sifat rububiyah. Macam mana kita biasanya nampak yang ini, atau memahami rububiyah ini, dan bila kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bumi ini seperti satu dapur. Semua jenis makanan dekat sana ada biasanya. Dengan ini tunjuk biasanya Allah Subhanahu Wa Taala Rahim and Rahman, Rahman dan Rahim. Tapi kalaulah puasa tak ada, manusia lupa ini. Dia tak fikir datang daripada mana, daripada di mana biasanya. Okey. Dan melalui hidangan ini atau nikmat-nikmat Tuhan bagi biasanya menunjukkan sifat rububiyah yang ini. Maksudnya dialah biasanya bagi innallaha huwar razaq. Innallaha huwar razaq. Maksudnya dialah Razak and Rahman and Rahim. Dia boleh bagi. Tengok seluruh manusia kalau bersatu pun tak boleh buat satu jenis makanan yang hebat Allah Subhanahu Wa Taala buat.
Bolehlah palsu-palsu semua ni. Mungkin untuk mata kita sahaja, tapi bila kita untuk lidah atau anggota-anggota badan tak sama. So dengan puasa ini biasanya Allah Subhanahu wa taala buat manusia rasa biasanya Allah Subhanahu wa taala bagilah rezeki atau nikmat itu atau rezeki itu. Kita memahami ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala bagi biasanya nikmat min haitsu la yahtasib. Biasanya tak boleh hisapkan, banyak sekali. Saya ingat macam ini sahaja kita boleh cakap dekat sini ringkasan. Okay. Allah Subhanahu wa taala tunjuk dengan aspek pertama rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dialah huwa razak, dialah huwa Rahman, huwa Rahim. Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi seluruh yang nikmat-nikmat ini. Yang lain-lain memang tak boleh biasanya bagi langsung. Ya, silakan. Baik, Hujam, ada soalan untuk Hujam dan juga Ustaz daripada Tuan Darul Anwar kita. Apakah hubungan istilah rububiyah dan hadis kursi yang mengatakan bahawa ibadat puasa itu untuknya, dan juga apa maksud rububiyah? Okey, Ustaz boleh bagi jawapan rububiyah ni ya? Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita menyatakan berkenaan dengan rububiyah, dia ada dua dimensi. Kalau nisbah kepada rububiyah itu nisbah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang mentadbir, yang menguruskan, yang mencatur segala yang Allah Taala miliki. Begitu. Kalau kalimah rububiyah itu nisbah kepada Allah, bahawa Allah Taala itu pencipta, memiliki apa yang diciptanya dan mentadbir, mengurus jaya semua penciptaannya, itu rububiyah. Tetapi kalau kalimah rububiyah itu dinisbahkan kepada kita sebagai hamba, bermaksud maknanya kita ini perlu dalam keadaan penuh kesedaran bahawa kita dalam pentadbiran Ar-Rahman. Begitu rububiyah kalau nisbah kepada kita sebagai hamba. Jadi dari sudut pemilikan, yang memiliki sifat rububiyah ni adalah Allah. Maknanya Allah Ta'ala yang mentadbir. Kalau nisbah kepada manusia bukanlah untuk memiliki, tapi untuk pada menyatakan kesedaran bahawa kita ini perlu untuk akur berada dalam pentadbiran Ar-Rabb. Pentadbiran Allah yang bersifat rububiyah itu. Itu saya rasa dua dimensi makna yang paling mudah untuk saya simpulkan. Kemudian berkenaan dengan hubungan rububiyah dan hadis qudsi yang mengatakan bahawa ibadat puasa itu untuknya, maka itu bila itu adalah maknanya perkara yang menjadi keunggulan ibadah puasa. Bahawa dalam ibadah puasa ini maknanya hubungan hamba itu langsung kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak lagi memberi kuasa autonomi kepada para malaikat untuk mencatat dan sebagainya. Ibarat yang macam itulah. Maknanya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ambil balik. Ibarat yang macam itulah bagi faham. Maknanya illa shaum fa innahu li fa ana ajzi bih. Maknanya bila sampai ibadat puasa ni Allah Ta'ala mutlak untuk memberi ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita lebih tenggelam dalam sifat rububiyah Allah. Dengan makna daripada dua dimensi yang saya nyatakan tadi. Itulah makna unggulnya ibadah puasa. Lantaran itu sedikit faedah. Faedah apabila kita bicara tentang puasa ini, mana kalau kita ada apa-apa hajat yang susah untuk kita dapatkan, maka kita berdoalah dengan berpuasa. Ataupun kita bertawassul dengan ibadah puasa kita di atas hadis kursi yang dinyatakan ini. Bahawa Allah Ta'ala sendiri akan mengganjari bagi semua yang berpuasa. Jadi rahsia pada puasa ini adalah untuk kita berada di dalam takbir Allah. Begitu. Allah yang kita merasai Allah yang mengenyangkan. Sebab itu kita sahur, kemudian kita merasai Allah yang melaparkan sepanjang berpuasa, dan semakin menuju ke maghrib kita semakin berhajat kepada aspek kenyang itu. Kemudian Allah menghidangkan makanan berupa alam buana ini dalam analogi yang Al-Ustaz berikan. Kemudian bila kita makan, maksudnya kita menyahut seruan Allah, maka di situ kita merasai
betapa indahnya Allah mengenyangkan kita semula, maka di situlah juga kita merasai betapa indahnya akan anugerah Allah daripada ketaatan yang kita tumpahkan kepadanya. Itulah sedikit ulasan saya, wallahu a'lam. Cantik tu ulasannya tu Ustaz. Saya jadi faham tu Ustaz, sepertinya macam seperti Ustaz maklumkan tadi bahawa rububiyah Allah tu adalah takbir urus atas apa yang diciptanya. Allah tu takbir urusnya, rububiyah itu merujuk kepada takbir urusnya Allah itu terhadap apa yang diciptanya. Maka kat situ tu menunjukkan bahawa bila Allah dah takbir urus pada apa yang dia ciptakannya, maka kita yang diciptakannya tu pasti ada sebab. Kenapa Allah menetapkan kepada kita manusia mesti wajib berpuasa? Kerana dalam tempoh bulan puasa tu pun jika kita lihat kepada hikmahnya tu menjurus kepada kehidupan sosial manusia, saya jadi faham pada jiwa saya. Sebab tu masa kita puasa, banyak perkara yang baik berlaku pada sistem body kita, sistem badan kita. Kita punya sistem penghadaman kita jadi lebih baik, badan kita jadi lebih sihat dan sepertinya dia tahir, menyucikan kita punya sistem pencernaan dan juga sistem imunisasi ataupun sistem body kita juga. Macam tu ya Prof ya Ustaz ya. Jadi kat situlah Allah dia sebagai rububiyah meletakkan hak rububiyahnya. Dia tahu pasal apa dia bagi kat kita suruh berpuasa. Kerana melalui haknya suruh kita sebagai manusia yang dia ciptakan sebagai hamba-Nya ni, dia tahu fungsinya adalah untuk memperbaiki sebahagian besar daripada elemen-elemen yang ada di dalam badan kita selain daripada kita diri kita sendiri adalah untuk mentarbiah jiwa kita menjadi manusia yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Jadi sebagaimana yang Ustaz yang Tuan Azmi ada sebut dekat dalam chat kita ni, tujuan puasa tu adalah untuk berlapar katanya. Dan bila lapar, manusia jadi lemah. Akhirnya berhajat sesuatu yakni makan dan minuman. Jadi Allah lah pencipta makanan yang menzahirkan sifat rububiyah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah. So sangat best lah dia punya huraiannya, jadi menunjukkan fahamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahannya para pendengar kita faham makna yang cuba disampaikan di dalam aspek pertama ini yang dikongsikan ulasannya oleh kedua-dua moderator kita, pengulas kita ya.